Buka dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 53 surah Al-Ahzab. Kalau sebelum ni Allah bagi tahu kemuliaan Nabi, ketinggian Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberi kebebasan kepada Rasulullah untuk menentukan waktu giliran dengan isterinya. Bila manusia itu semakin mulia, semakin tinggi di sisi Allah, semakin Allah menjaganya, semakin Allah memberi kemuliaan kepadanya. Dan siapa saja yang menyakiti orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, maka semakin besar dosanya. Itu kaedah. Semakin Allah sayang pada seseorang, semakin kita kena hormat. Dan bila kita sakiti orang yang Allah sayang, semakin besar dosanya. Sebab tu ayat selepas ni, ayat 57, Allah melaknat sesiapa yang menyakiti Rasulullah. Melaknat. Kalau sakiti saya, tak ada masalah. Menyakiti Rasulullah, hukumnya dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kelebihan Nabi ialah Allah bagi kebebasan padanya untuk menentukan waktu giliran dengan isteri-isterinya. Yang ketika itu ada 9. Dan juga Allah bagi tahu akhirnya isterinya redha. Kenapa Allah bagi tahu? Allah bagi kebebasan kepada Nabi. Sebab Allah nak isteri Nabi itu, bila apa saja keputusan daripada Nabi, isteri Nabi terima dengan redha. Sebab apa? Sebab dia perintah Allah. Sebab manusia ni, Tuhan tahu manusia berbeza. Kalau dia dapat daripada perintah Allah terus, berbanding dengan dapat daripada perintah manusia, berbeza. Kalau dia dengar itu perintah Allah, dia lebih mudah menerima dan lebih yakin. Tapi kalau dia dengar itu adalah perintah manusia, walaupun ulama ke, dia tak seyakin dengan perintah Allah. Maka sebab itulah cara dakwah yang paling berkesan, apa dia? Cara dakwah yang paling berkesan, ajar Al-Quran. Ajar Al-Quran. Dekatlah manusia dengan Al-Quran, bukan dekat manusia dengan kata-kata manusia. Bila dekat manusia dengan kata-kata manusia, dia tak ada kekuatan, bahkan menimbulkan masalah. Dia akan jadi fanatik, dia akan ta'assub. Jadi Allah bagi tahu pada Nabi, engkau bebas. Maka bila isteri Nabi tahu itu perintah Allah, seronok. Walaupun pada zahir nampak tak adil, tapi sebab keyakinan, keimanan kepada Allah, dia jadi seronok. Sebab dia tahu dia hamba Allah, itu Tuhan. Tuhan tak mungkin buat sesuatu yang tidak adil ataupun berat sebelah. Allah pasti, keputusan Allah pasti yang terbaik. Bolehkah? Keimanan tu kadang-kadang belum meresap masuk dalam hati kita. Betul tak? Kadang-kadang kita nak tutup aurat tu fikir 2-3 kali. Padahal kalau kita fikir itu perintah Allah,
Kalau kita beriman dengan Allah dan tahu itu perintah Allah, jadi seronok. Sebab apa? Allah pencipta aku, Allah pemilik aku, tiba-tiba dia buat undang-undang, pasti baik untuk aku. Pasti dia nak jaga aku, pasti dia sayang pada aku. Itu tanda kita betul-betul yakin pada Allah. Tapi bila tahu perintah Allah, kita rasa berat. Sebenarnya kita ada masalah keyakinan kita kepada Allah. Betul? Okey, kemudian sekarang Allah nak bagi tahu adab. Ayat yang kita akan belajar ini 53 ialah berkenaan dengan adab. Kalau sebelum ni berkenaan dengan hukum hakam. Jadi Islam ni sebenarnya terbagi pada berapa bahagian? Tiga, okey. Okey, pertama akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang ketiga akhlak. Betul tiga? Satu lagi. Satu lagi. Ada satu lagi. Apa dia? Muamalat. Okey. Dia sebut akhlak last sekali. Okey, apa dia akidah? Islam asas dia mesti ada akidah, iaitu yakin pada Allah, yakin pada hari akhirat, yakin pada Rasul, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada qada dan qadar. Daripada situlah datangnya ibadat. Bila yang pertama dah settle, dah jelas, betul-betul mantap, yang kedua jadi ringan. Ibadat, solat, puasa, haji, sedekah, zakat. Lepas ibadat, yang ketiga muamalah. Apa makna muamalah? Tak. Ini keempat. Ikut tertib lah. Muamalah. Apa makna muamalah? Hubungan ataupun pergaulan. Nikah kahwin. Muamalah ni dia melibatkan dengan manusia. Nikah kahwin, cerai, jual beli, politik, pendidikan. Yang keempat, akhlak. Apa makna akhlak? Apa dia? Perilaku. Akhlak bahasa Arab. Ataupun dia sebut juga adab. Adab apa ni? Adab apa? Adab belajar. Adab seorang pelajar, adab seorang guru. Guru pun kena ada adab. Adab makan, adab minum, adab masuk tandas, adab bersama suami isteri, adab tidur. Banyak adab. Jadi sebenarnya dalam empat-empat ni sebenarnya yang mana yang paling besar? Apa dah? Akidah. Tapi akidah tu nampak ke tak? Tak. Di mana nampak akidah tu? Akhlak. Yang paling asas akidah, tapi hasil akidah yang betul nampak pada akhlak. Faham tak? Sebab tu Tuhan kata apa? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din.
Kamu lihat tak pendusta agama? Bila dia mendustakan agama, dia berakhlak tak? Ha? Tak. Tapi orang ni solat tak? Salat. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Yang mana ni? Yang akhlak dia buruk, tak menjaga anak yatim. Celaka. Apa? Jadi salat sebenarnya tak besar. Salat bukan matlamat. Salat nombor 2 ibadatkan. Dia hanyalah alat. Untuk apa? Akhirnya melahirkan akhlak yang mulia. Sebab tu bila ada salat tapi akhlak buruk, fawailun. Kan? Nabi kata ada wanita solat malam banyak, sedekah banyak, puasa sunat banyak. Satu je menyakiti jiran, ahli neraka. Ahli neraka. Boleh? Ramai orang salat, ramai orang hafal rukun iman, tapi tak ramai yang ada akhlak. Tak peduli anak yatim, tak peduli orang miskin. Ramai orang cara jual beli ikut cara Islam, cara nikah kahwin ikut cara Islam, tapi akhlak tak ada. Lepas tu Nabi kata apa? Innama cuba sambung. Sebab saya tahu belajar hafal hadis yang ada innama satu je. Apa? Innamal saya nak test je. Tengok Nabi kata apa? Innama. Apa makna innama? Bukan sesungguhnya saja. Kalau inna saja sesungguhnya, tapi kalau ada ma, innama makna dia sesungguhnya, hanyalah. Ini sahaja tujuan, tidak ada tujuan lain. Apa dia? Bu'istu, aku diutuskan, li, untuk utammima, menyempurnakan, melengkapkan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Mana Nabi seolah nak bagi tahu, kamu tahu tak apa tujuan aku ada kat sini? Nak betulkan akhlak kamu je. Tapi proses dia mesti akidah betul. Dan caranya melalui solat, puasa, haji. Boleh? Manakala orang tu solat tapi akhlak tak baik, solat dia betul ke tak betul? Tak betul. Itu penyakit. Penyakit SS. Orang Yahudi perasan tak dia tu betul? Perasan? Bahkan dia yakin tak dia ahli syurga? Okay. Jadi penyakit besar manusia, dia buat tak betul tapi dia rasa betul. Okey? Sebab tu ayat Quran ada lengkap ni. Akidah pun ada, ibadat pun ada, akhlak pun ada, muamalah pun ada. Dan hadis Nabi lagi detail. Cara nak makan ada tak hadis dia? Ada. Cara menguap ada. Cara nak bercakap dengan orang ada tak? Ada. Okey. Jadi sekarang kalau sebelum ni kita belajar berkenaan dengan apa? Ayat-ayat sebelum ni. Masuk kategori mana? Muamalat. Dan juga berasaskan akidah. Sebab itulah isteri-isteri Nabi, bila Allah kata Nabi bebas nak buat giliran dia. Yang ni 1 malam, yang tu 5 malam, bebas. Kan? Maka isteri Nabi terima tak? Itu menunjukkan akhlak yang baik tak? Asasnya apa? Akidah. Beriman dengan Allah. Kalau itu perintah Allah, pasti terbaik. Boleh? Kalau kita duduk tempat isteri Nabi, boleh tak?
Tapi kita hafal tak rukun iman? Hafal kan? Bila sini ada masalah, sini lagi besar masalah dia. Dia solat kan, tapi keluar masjid tak boleh senyum. Ada masalah tak? Ada masalah tak? Apa masalah dia? Bukan orang ni, orang akidah dia ada masalah. Sebab Nabi kata senyum tu sedekah. Tiba-tiba macam Nabi cakap tu tak ada nilai bagi dia kan. Aku apa peduli seolah macam tu. Ini muka aku, ikut suka aku lah. Ada masalah akidah. Tapi tadi dia solat. Boleh ke? Lepas ni kena senyum seumur Ustaz. Tengok orang lah. Mati semua orang dia senyum. Lagi yang terjemahan hadis Ini. Sesungguhnya hanyalah aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya hanyalah aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Boleh? Ada tengok di kes yang berlaku minggu lepas. Baca tak berita tu? Yang berlaku minggu lepas. Siapa Ustaz? Banyak berita. Mana baca semualah, cuma tak tahu yang mana. Okey. Ada seorang perempuan dia nak kahwin dengan lelaki tu. Tapi lelaki tu diberitahu telah berkahwin. Lelaki tu mengatakan dia tak pernah kahwin. Kan? Abang pada perempuan ni, dia mengatakan kepada adik dia, bakal suami kamu dah kahwin. Tapi adik dia tak percaya. Lalu pergi cek di Majlis Agama Islam Terengganu kan. Untuk apa ni? Buat apa ni? Muamalah. Urusan nikah kahwin. Kemudian bila dia cek, Majlis Agama mengesahkan dia telah kahwin 2 isteri. Kan? Ada akhlak tak? Akhlak apa? Menipu. Tapi muamalah ada. Cara nak kahwin tu ikut saluran yang betul. Cukup syarat dia. Kemudian bila terbongkar, dia panggil abang pada perempuan tu, dia panggil pergi tempat parkir kereta, dia tikam 6 kali mati. Mati. Akhlak. Di mana tu? Di Somalia ke di Terengganu? Terengganu pula namanya negeri Darul Iman. Darul Iman. Pelik. Macam mana boleh berlaku kan? Berlaku pula di mana? Di kawasan Majlis Agama Islam Terengganu. Bukan di tepi Kelab Malam. Pelik tak? Jadi ramai orang salat, ramai orang nikah kahwin ikut cara Islam tapi tak ada akhlak. Menunjukkan apa? Salat dia tak betul. Boleh? Jadi sebab itulah ayat Quran ni lengkap. Kalau sebelum ni muamalat, sekarang Allah nak ajar adab. Adab. Okey. Boleh? Kita masuk ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazi wahai beriman, la tadkhulu kamu jangan kamu masuk buyut rumah-rumah Nabi. Kalau ayat 37 Nabi kata Tuhan kata buyutikunna, buyutikunna, hendaklah kamu berada waqarna
Yang kita dah belajar ni. Waqarna fi buyutikunna. Wahai isteri-isteri Nabi, hendaklah kamu berada di buyutikunna, rumah-rumah. Kunna ni siapa dia? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Di sini rumah-rumah Nabi. Jadi adakah berbeza ni rumah Nabi dengan rumah isteri Nabi? Sama. Jadi sebenarnya rumah ni milik siapa? Rumah milik Nabi ke milik isteri Nabi? Milik Nabi. Habis kenapa Tuhan kata waqarna fi buyutikunna? Ulama berbeza pendapat, sebagaimana kita juga berbeza pendapat. Ada ulama kata ini rumah Nabi lah, sebab Nabi ketua rumah kan. Ada ulama mengatakan ini rumah isteri-isteri Nabi. Apa bukti? Lepas Nabi wafat, rumah tu semua jadi milik isteri dia. Kalau bukan, kalau itu harta Nabi, jadi sedekah. Jadi sedekah. Nabi kata kami tak mewarisi dinar dan dirham. Apa yang kami tinggal sedekah. Tapi tak jadi sedekah, dia terus jadi milik isteri Nabi. Maka kata ulama itu menunjukkan rumah tu milik isteri Nabi. Habis kalau milik isteri Nabi, kenapa Allah kata rumah Nabi? Sebab Nabi tinggal di situ, dikatakan rumah Nabi lah. Boleh? Bolehkah? Jadi rumah kita milik siapa? Kalau rumah milik Nabi, maknanya bila dia wafat, pada harta pusaka tak. Nabi tak boleh mewariskan harta. Nabi kata la nuwarrisu dinaran wala dirham. Kami para Nabi tak mewarisi apa-apa harta. Yang kami tinggal sedekah. Bila sedekah rumah tu sedekahlah. Isteri Nabi pun tak boleh lah. kecuali yang untuk milik isteri dia lah. Kecuali apa? Itu yang Ini rumah Nabi ni ada berapa semua masa ni? 9 ha? Sebab 2 isteri dah meninggal. Siapa dia dah? Ha? Baru minggu lepas. Kemudian 2 orang je, bukan 20. Apa dia? Khadijah saya dah tahu. Yang satu ni Zainab binti Khuzaimah kan? Kena ingat tu. Jangan ingat Siti Nurhaliza aja. Zainab binti Khuzaimah. Okey, jangan kamu masuk rumah-rumah Nabi. Allah sebut banyak kali rumah-rumah Nabi ni. Apa kelebihan rumah Nabi ni? Apa kelebihan rumah Nabi banding dengan rumah kita? Subhanallah, rumah Nabi itulah tempat turun wahyu. Tempat turun wahyu. Benda yang paling mulia dalam hidup manusia, Quran. Di mana turun? Itulah. Kan? Di situlah tempat tinggal manusia paling mulia. Di situlah tempat tinggal isteri-isteri yang paling suci. Tapi rumah Nabi kecil je. Kecil bukan menunjukkan tak ada nilai. Kecil, sempit kan, tapi bukan menunjukkan tak ada nilai. Itulah tempat rumah yang paling bernilai. Sebab tempat turunnya wahyu. Wahyu turun merata, tapi antara tempat dia turun di rumah Nabi. Dia tak turun rumah Abu Bakar, rumah Osman. Rumah kita lagi tak turun. Okey. Illa jangan masuk rumah Nabi kecuali ayyuzana lakum, bahawa yu'zana diizinkan lakum bagi kamu. Diizinkan bagi kamu. Okey. Adab pertama apa dah? Adab pertama, tak boleh masuk rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Kalau masuk juga hukumnya haram dan menyakiti hati Nabi dan dilaknat.
Boleh? Okey, tak boleh masuk rumah Nabi ni, tak boleh masuk rumah tanpa izin. Ada ke rumah Nabi sahaja? Semua orang. Kalau kita pergi rumah orang, adab dia apa dia? Berapa kali? 3. Lepas tu balik adab. Walaupun kita datang daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur, semata-mata nak pergi rumah dia aja. Kalau mengendap kenapa? Tak boleh. Adab bagi salam pun kena duduk kat mana? Memanglah. dah masuk ke dalam bagi salam apa lagi Memanglah kat luar. Tapi tempat di luar tu di mana? Tepi. Jangan ini pintu kan. Jangan kita Assalamualaikum. Adab. Sebab takut-takut dia buka terus nampak ke dalam. Mungkin isteri dia, anak dia buka aurat. Haram. Kena duduk macam ni. Assalamualaikum. Adab. Ustaz, contoh tu pintu. Duduk macam mana, Ustaz? Ini pintu. Ini pintu di sini lah. Oh, situ tepi. Jangan duduk sini. Lepas tu Allah pula. Tak, kadang-kadang kita terlupakan. Sebab kita rasa kita berhak masuk rumah dia. Kita pun datang jauh. 3 kali tak jawab salam, kita pun salat ke lansir. Bunyi nampak macam ada orang. Hukumnya haram. Dan kalau tuan rumah cakap balik, adab dia apa dah? Balik. Dia ada hak tak nak halang kita? Ada. Kita mari waktu dia nak berehat, dia kata minta maaf, saya tak boleh terima tetamu sekarang. Balik. Mana lebih baik? Kita datang daripada Johor, dah minta izin, dia tak bagi, kita pun nak masuk juga. Dengan kita beli tiket, balik semula ke Johor. Mana lebih baik? Mana lebih untung? Mana lebih baik dia lebih untung? Susah nak jawab kan? Allah kata balik. Yang untung ikut perintah Allah lah. Kita dah nampak tiket tu 50. Iman kita pada Allah tak berapa mantap. Kita pergi jalan dulu, lepas tu itu ikut sukalah. Yang penting jangan masuk. Bila dia kata balik. Faham tak? Kat Pantang, rumah dia ada pagar. Mana dia terpagar lah. Dia tak boleh masuk kat kita pagar dia. Yalah, tak boleh lah. Kalau pagar tu tertutup, jangan lompat. Bagi salam daripada luar lah. Kadang-kadang pagar tu tutup tapi terbuka sikit, jangan masuk. Walaupun kita dah biasa kawasan waktu, kita tahu kawasan waktu, apa tutup pintu aja. Tak, kalau kita dah biasa dan dia pun tahu orang datang masuk ketuk pintu kan, itu tak apa. Tapi kalau kita tak tahu dan tak biasa, tak boleh. Adab. Tengok Allah nak jaga siapa tu? Allah nak jaga hak tuan rumah. Dia nak berehat apa semua kan. Kita tak ada kepentingan apa. Bahkan kalau dia tak buka pun kita tak ada masalah. Sebab bukan rumah kita pun. Walaupun rumah anak kita. Sebab kita tak tahu mungkin waktu dia berehat ke. Okey, boleh? Melainkan telah diizinkan. Dan yang kedua, ila ta'amin, kepada ta'am, makanan. Melainkan diizinkan kepada ta'am. Dia sebenarnya ada 2 ni, adab. Satu, masuk rumah Nabi kena dapat izin. Yang kedua, bila dijemput untuk makan. Adakah kalau dijemput bukan untuk makan tak boleh pergi? Tak, boleh. Cuma kebiasaannya orang jemput ni untuk makan lah. Allah sebut yang kebiasaan. Sebenarnya ada latar belakang sebab turun ayat ni. Bila Nabi kahwin dengan siapa yang ayat sebelum ni? Hafsah ke Aisyah yang ayat sebelum ni? Ya Allah, Zainab binti Jahsh. Tahu je, Saya tak boleh bayangkan kalau kita jumpa lagi tahun depan. Zainab. Jadi bila kahwin, Nabi pun buat makan, Nabi jemput sahabat-sahabat. Rumah Nabi sempit, lebih sempit daripada ruang ni. Jadi bila sempit, tak boleh masuk ramai. Tapi sahabat ni, dia satu nikmat boleh
pergi rumah Nabi dan duduk rumah Nabi. Jadi bila duduk dia tak nak keluar. Kan, duduk rumah Tok Guru kan. Jadi bila tak keluar, yang lain tak boleh masuk. Nabi ni, akhlak Nabi yang paling baik apa dah? Dia tak sampai hati nak melukakan hati para sahabat. Dia tak sanggup nak cakap, dah makan baliklah. Tak sampai hati. Kita kalau kita datang rumah orang, sampai tuan rumah cakap macam tu, kita kecil hati tak? Amboi. Dan kita sebagai tuan rumah, kita cakap tak bila kita tapi kalau dah itu sangat kan, dah ramai sangat, dah lama sangat, kita cakap juga. Ataupun kita bagi isyarat kan. Contohnya kita masuk bilik tak keluar-keluar kan. Adab. Itu menyakiti Nabi tu, subhanallah. Allah nak jaga Nabi sampai tahap macam tu. Sudah makan, balik. Kalau dia jemput, ni, dia jemput kepada makan, kemudian ghaira, tanpa nazirin, menunggu. Inahu, masak, tanpa menunggu makanan masak. Apa maksud? Kalau Nabi jemput pukul 1, pukul 2 makan, jangan datang pukul 11. Sebab itu waktu Nabi nak rehat, banyak dia, Nabi ketua negara, dia Rasulullah, banyak urusan dia nak selesaikan. Tiba-tiba kamu ambil masa dia 1 jam. Haram. Menyakitkan hati Nabi. Habis datang bila? Dia jemput makan pukul 1, datang pukul 1. Kadang-kadang kita suka kan, ini sebenarnya pengajaran untuk kita semualah. Selagi mara kita jemput pukul 12, kita pergi pukul apa? Lepas tu duk pergi kat dapur, tak masak lagi ke? Menyakitkan hati orang kan? Tak, dia jemput tak tolong. Kalau kita nak bantu dia, telefon, boleh tak saya datang awal untuk bantu? Dia kata tak payah, jangan datang. Kadang-kadang ada benda dia nak masakkan, dia tak nak bagi tahu. Kadang-kadang dia malu tengok dapur dia kan. Kadang-kadang ada benda tak cukup, dia malu, jangan. Semua tu adab. Adab. Perasaan. Tak boleh. Sebab itulah kena tadabbur semua ayat. Dengan 3 kul je. Okey, walakin akan tetapi iza du'itum, apabila du'itum, kamu dijemput, fadkhulu, maka masuklah. Sebab bila dijemput, Tuhan tak kata bila diizinkan. Yang tadi Tuhan kata jangan masuk kecuali. Sekarang Tuhan kata bila dia jemput, masuk. Tuhan tak kata bila diizinkan masuk. Makna apa tu? Kalau dia jemput, mana diizinlah tu. Tu kenapa Tuhan kata masuk? Itu jaga perasaan tuan rumah. Kadang-kadang dia jemput, kita tak datang, kecil hati dia. Faham tak? Itu pun ada juga. Sebab tu jemputan kenduri kahwin, sebagai ulama mengatakan wajib pergi. Wajib. Tapi sekiranya ada benda-benda yang ataupun unsur-unsur yang haram, kewajipan itu gugur. Kita tak pergi pun tak berdosa. Boleh? Tak, sunat. Akikah ke apa ke, sunat, hukum dia sunat. Tapi afdal pergilah. Fa iza du'itum fadkhulu. Siang dia masak yang banyak Ustaz, kalau datang. Ayolah pergilah. Fa iza, maka apabila ta'imtum, kamu makan. Bila kamu dijemput, kamu masuklah. Jemput apa ni? Jemput untuk makan. Dan fa iza ta'imtum, apabila kamu makan, fantashiru, maka baliklah. Tengok Tuhan kata fa iza ta'imtum, fa ni apa makna dia dalam bahasa Arab? Terus.
Terus. Alhamdulillah. Baca doa makan dulu. Lepas tu baca doa pada tuan rumah. Doa orang bagi makan. Hafal? Oh, lama ni pergi rumah orang tak pernah bagi doa pada dia. Ha? Apa dia doa dia? Semoga engkau jemput lagi. Tengok buku dah beli kan tapi tak buka. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Cantik doa tu. Dia bagi kita makan, kita dapat makan, tapi dia dapat lebih baik pada makan tu. Apa dia? Ya Allah, barik lahum, berkatilah rezeki yang engkau beri pada mereka. Berkat. Yang kedua, waghfir lahum, ampunlah dosa mereka. Yang ketiga, warhamhum, rahmatilah mereka. Cantik. Jadi tuan rumah bila dapat doa tu dia rasa puas. Kalau 20 orang datang, 20 orang bagi doa, seronok. Puas. Boleh tak kita minta dia orang bacakan doa sebelum makan? Kita ajaklah kita minta dia orang baca doa sediakan makanan. Tak, sebaik-baik jangan minta. Jangan minta. Dia dalam Islam tak bagus meminta, walaupun minta doa. Nanti satu tak bagus meminta, yang kedua bila kita jumpa orang makan, kemudian kita minta dia doa, itu menunjukkan ada kepentingan. Orang beriman bila dia buat baik, termasuk dia bagi makan, dia tak mengharapkan apa saja balasan walaupun doa. Tapi dia mengharapkan doa Ustaz masa tu, tapi orang Tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut apa? Tengok orang al-abrar. Allah puji al-abrar. Wa yut'imuna at-ta'am. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah. 9 ke 10 ke 11 gitulah. Ha? Surah Insan dah kan? Tak apa sebab ni dah lama tak ada pun. Ada bayang-bayang. Tak apalah, cuba tengok ayat 8 Al-Insan. Ini akidah. Wa yut'imuna at-ta'am. Al-abrar, orang yang suka berbuat baik, Allah puji mereka. Apa dia? Pertama, yut'imuna at-ta'am, mereka beri makan. Makan mana yang mereka beri ni? Ala hubbihi, makan yang mereka suka. Makna mereka yang terbaik lah. Kalau dia suka makan makanan yang mahal, dia bagi pada orang pun yang tu, bukan yang lebihan. Kalau bagi lebihan tak masuk ni. Sebab dah habis, tak habis dia bagi ke orang, tak masuk. Dan dia bagi pula pada siapa? Miskin. Yang kedua, yatim. Yang ketiga, asira, tawanan. Tawanan perang tu sekarang tak ada. Tapi ada sebagai ulama mengatakan termasuklah banduan di penjara. Banduan. Tak boleh kan? Tak boleh bagi makanan. Kemudian dia kata apa? Innama. Apa makna innama tadi? Sesungguhnya hanyalah kami memberi makan pada kamu ni, kepada orang miskin dan yatim, liwajhillah, betul-betul kerana Allah. Bukan kerana naik rumah baru, bukan kerana naik pangkat, bukan kerana dapat anak. Tak. Betul-betul kerana Allah. Kalau bagi makan sebab naik rumah baru, tak masuk. Tak masuk. Liwajhillah. Dapat pahala saya tak boleh tentukan. Sebab di sini liwajhillah. Boleh? Kemudian la nuridu minkum. Kami bagi ni kerana Allah. Kemudian kami tak nak daripada kamu.
Apa dah? Jazaan. Apa makna jazaan? Terima kasih. Balasan. Allah tak sebut apa jenis balasan. Bila Allah tak sebut, semua termasuk. Termasuklah apa dah? Lain kali jemput saya. Itu harap balasan. Faham tak? Termasuklah saya jemput makan ni, tolonglah doa. Harap tak balasan? Ya, balasan doa. Tak termasuk. Tahlil buat kerana Allah tak? Kerana Allah ke kerana ada kematian? Biar jelas, biar jelas. Kalau kerana Allah, kenapa tunggu kematian? Kau orang tu lapar masa orang mati je. Itu lebih pada adat. Sebab tu akidah kena betul. Barulah hasil dia betul. Akidah kena betul. Kalau betul buat kerana Allah, pastikan betul tak Allah suruh buat tahlil tu. Kalau kerana Allah, maka bukan kerana Allah lah. Kerana Allah, kena ikut cara Allah lah. Buat kerana saya tapi tak sama dengan kehendak saya. Bukan kerana saya lah tu. Jelas tak? Cukup jelas. Kita buat kerana adat, bukan kerana Allah. Walimah termasuk dalam ni lah. Kahwin tu. Ya. Termasuk. Bagaimana yang masuk Ustaz? Ha? Yang mana yang masuk? Sebab tu ada yatim, orang miskin. Dia bila bagi makan, masuk semua sekali. Kita buat kenduri kahwin kan, kita bagi makan tak? Kerana apa? Semua mesti kerana Allah. Kalau yang bagi duit, Tak, dia nak bagi itu soal lain. Kita buat tu kerana apa? Kita buat betul-betul kerana nak Allah. Tapi dia bagi, kita boleh ambil? Boleh. Jangan pula bila dia tak bagi, kenapa tak bagi? Itu bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Lepas tu kadang-kadang tua punya kenduri kan, waktu salat dia tak pergi salat sebab takut terlepas sampul. Dah salat ke belum? Tak bolehlah, orang ramai datang ni. Bukan kerana Allah. Tinggal je. Duit RM50 dengan solat awal waktu, mana lebih afdal? Sehingga ada orang kata, bila kenduri boleh jamak solat. Ya Allah, mudahnya ambil hukum. Ada jamak suri Ustaz? Tak, jamak suri ke jamak apa ke, Nabi pernah buat tak? Ini kisah ni Nabi buat kenduri kahwin ni. Nabi buat kenduri kahwin ni. Tapi tak pernah buat waktu solat. Nabi 5 waktu solat jemaah di masjid. Nabi buat kenduri kahwin tapi solat tak terjejas. Ada kat Sarawak lagi elok lah kenduri kahwin ni. Dia kenduri kahwin start pukul 10 pagi. Habis pukul 12 sebelum Zuhur. Sini pun dah ada dah. Ada dah. Saya buat dulu pukul 9 habis 1. Saya buat pukul 9 habis pukul 1. Kenduri anak saya lah, bukan kenduri saya. Buat pukul 9, pukul 1 habis. Makan pagi tu Ustaz. Tak, saya buat 2. Makan pagi dan tengah hari. Ada orang datang 2 kali dia datang. Betul? Dia telefon saya, Ustaz boleh tak datang 2 kali? Sebab Ustaz ada makanan pagi dan tengah hari. Datang je lah. Datang. Tapi solat tak terganggu. Boleh. Orang datang pun sampai 2 kali. Boleh? Sebenarnya kita je. Akidah kalau betul, hasilnya betul. Tapi kalau akidah tak betul, goyang. Ada satu masa kita ikut orang ramai. Nampak tak? Sebab akidah kita, akidah orang ramai. Boleh? Jangan mengharap jazaan, apa saja balasan. Termasuklah doa. Kadang-kadang buat makan, jemput budak-budak sekolah tahfiz. Buat apa? Doa. Tak boleh mengharapkan balasan tu. Wala syukurah, dan walaupun syukur apa dah? Ucapan terima kasih. Kita mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kamu tak jemput ke, tak bagi sampul apa, paling kurang cakap terima kasih. Itu pun tak boleh. Tak ikhlas, bukan kerana Allah. Masih ada mengharapkan yang lain. Detail tak akidah tu? Bila kerana Allah, kena bersih betul-betul. Tapi kita kata terima kasih kalau yang datang. Okey lah Ustaz kan? Terima kasih dia datang.
datang tak apa. Tak, kita ucap terima kasih tak apa. Kita jangan mengharap dia ucap terima kasih. Contoh apa dah? Contoh Contoh kita mengharapkan paling-paling kurang ucapan terima kasih. Contoh bila datang makan, bawa pula satu family 7 orang, lepas tu sudah makan balik tak ucap terima kasih. Kita kecil hati. Kita mengharapkan ucapan. Faham tak? Kita bukan buat kerana Allah. Kalau kamu buat betul kerana Allah, orang ucap terima kasih ke tak ke lantak lah. Sebab aku buat kerana Allah. Allah dah nampak, Allah dah tahu, Allah akan bagi pahala. Betul? Apa peduli ucapan terima kasih? Bila mengharapkan, tak ikhlas. Betul? Oh, detail. Itu akidah. Susah tak Ustaz nak jaga hati Memang susah. Tak, bukan susah nak jaga hati, susah nak masuk syurga. Itu syarat nak masuk syurga. Tamu macam mana pula Ustaz? Yang datang kena jemput tu makan, lepas tu sebagai tetamu dia nak balik kena ucap. Ni baru je. Bila kamu makan, pantas suruh balik. Jangan duduk lagi. Tuan rumah kadang-kadang nak berehat, kan? Kadang-kadang dia tak suka tengok kita sebab makan banyak, kan? Kadang-kadang tempat sempit ada orang lagi nak datang, kan? Betul? Mengganggu. Dia jemput ramai. Yang kawan ni pula bawa satu keluarga duduk lama. Tempat sempit. Saya menyakitkan hati tuan rumah. Adab. Habis datang pagi sampai petang tak berbalik Ustaz. Kecuali tuan rumah, bila kita nak balik dia kata duduk dulu nak bersembang. Saya pun dah lama tak bersembang dengan awak, kan? Itu tak apa. Tuan rumah yang jemput tak apa. Ada telefon. Saya nak datang rumah awak pukul 12. Pukul 12 sibuk. Pukul 11 boleh? Pukul 11 tak boleh? Pukul 10? Tengok. Kalau dia kata tak boleh, tak payahlah duk negotiate lagi. Dia nak datang juga. Pukul 8 boleh? Tak boleh. Pukul 7 boleh? Tengok, dia tak fikir masalah orang, dia fikir masalah dia je. Betul tak? Tak boleh. Bila tuan rumah kata tak boleh, jangan, cukup. Kalau tuan rumah suka kita datang, dia kata okey, hari ni tak boleh, datang besok. Kan? Itu hak tuan rumah. Okey? Bila dah makan. Tengok, tuan kata bila dah makan. Tuan tak kata bila dah kenyang. Faham tak? Faham. Itulah tadabbur. Beza tak? Bila kenyang balik, bila makan balik, beza tak? Oh, beza tu. Kalau tuan kata bila kenyang balik, apa makna dia? Kenapa tak balik? Belum kenyang. Tuan kata bila kenyang. Ustaz masa tu makan tu dah kenyang lah Ustaz. Tak. Bila tuan kata bila makan, tak mesti kenyang. Bila makan balik, maknanya kadang-kadang dia makan 2-3 ketul je sebab dia tak ada selera, kan? Balik sebab sudah makan walaupun tak kenyang. Itu. Kalau dia ikan buffet banyak kena try semua. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir saudara syaitan. Dia kadang-kadang kita ambil makanan banyak, kan? Berdosa. Berdosa apa dah? Sebab tamak. Lepas tu membazir. Lepas tu kadang-kadang ada lagi orang nak datang, kan? Ada orang berbaris tu, makanan ada sikit, kita ambil banyak. Haram tu. Sebab sepatut kita meraihkan orang belakang, ambil sikit-sikit orang. Dan bila tinggal sikit ada orang lagi, jangan ambil semua. Bila makanan tinggal sikit, kemudian ada 4-5 orang lagi berbaris, jangan kita ambil semua. Itu adab. Ataupun yang terbaik, kita ambil nasi saja. Lauk jangan ambil. Kenapa? Tak apalah bagi orang belakang. Itu lagi baik. Ini dia tanya, awak nak tak ni? Awak nak tak? Macam ambil hak orang juga Ustaz. Ya. Haram. Ambil banyak tamak, kan? Lepas tu tinggal membazir, haram. Adab. Okey. Bila dah makan, balik. Wala musta'nisin. Dan tidak. Musta'nisin apa dia? Musta'nisin ni mutmain, tenang. Jangan kalau nak terjemah harfiah, jangan tenang li hadisin, bagi percakapan
Apa maksud dia? Lepas makan jangan duduk bersembang yang sampai kita bersembang ni seronok tak? Makna jangan mula bersembang. Sebab bila dah sembang payah nak berhenti. Sudah makan balik jangan mula bersembang. Boleh? Tak. Ini saya terjemah harfiah. Jangan mula bersembang. Tak boleh sembang saya. Makan. Kecuali tuan rumah jemput. Duduk dulu kita nak sembang. Memperpanjang percakapan. Yalah, Ustaz ni si mana tenang. Kenapa dia tenang? Kenapa dia panjangkan? Sebab dia tenang lah tu. Cakap pula bab bajet kan. Lagi panjang. Ustaz, dalam majlis tuan rumah yang menjemput tu kadang tak ada masa pun bersembang dengan tetamu. Jadi tetamu bersembang sesama tetamu. Betul juga. Kadang-kadang macam tu. Balik. Sekarang Allah kata tak, jangan mula bersembang dengan tuan rumah. Tak, umum. Jangan bersembang. Balik jangan mula bersembang. Tak kira bersembang dengan siapa pun. Kalau dia tak layan, kita balik lah saya. Dia bagi cepat layan kita. Tak, Tuhan kata balik. Tuhan kata balik. Dia layan kata layan, Tuhan kata balik. Kecuali dia jemput, duduk sekejap. Adab tu, adab. Kadang-kadang macam kenduri ni, macam kita nak berjumpa kawan-kawan lama yang tak pernah jumpa tu. Pergilah jumpa kedai mamak tu, jangan jumpa rumah. Jangan ambil peluang menyusahkan tuan rumah. Tuan rumah yang sediakan ruang ni untuk jumpa ni nak Tak. Dia tak pernah. Saya jemput kenduri kawan anak saya dan juga majlis perjumpaan kawan-kawan lama. Tak ada. Tapi dia sediakan ruang kat sana, ruang Kalau dia sediakan tak apa. Dia sediakan memang jelas tujuannya, okey, tak apa, tak ada masalah. Macam kedua anak saya kan, datang 2 kali, okey saya izinkan. Tak ada masalah, duduk bersembah je. Meja banyak, makanan banyak, okey silakan. Okey? Ramai lagi? Ramai. Ustaz, nanti kami pergi 2 kali. Betulkan niat anda. Okey? Inna zalikum yang demikian itu adalah Suami isteri Ustaz. Suami isteri sama. sama. Tapi isteri menyakiti suami dosa, tak adalah kena laknat. Tak adalah dosa besar. Sebab suami itu kedudukan di sisi Allah, tengoklah soleh ke tak. Boleh? Sebab itulah Nabi malu nak cakap. Sebab apa? Nabi tidak ada fazzan dan tidak ada ghalizal qalb. Kita kalau tak tahan sangat, penat saya ni, bagi isyarat lah tu. Penat lah daripada semalam siap masak. Sebenarnya dia bagi isyarat tu. Kita ada hak tak? Ada. Tapi kita tak sampai akhlak Nabi. Nabi malu nak cakap. Lepas tu ada orang Badui datang tarik selendang Nabi kan. Tarik selendang Nabi sampai berbekas. Sahabat nak pukul lah. Patut tak sahabat nak pukul? Ya. Sebab tak hormat dan kasar kepada Rasulullah. Nabi kata jangan pukul, jangan. Biarkan dia. Kemudian Nabi tanya, kamu nak apa? Aku nak duit yang ada kat kamu tu. Dia minta nak duit Nabi macam minta duit dia. Aku nak duit yang kamu ada tu.
Nabi pun masuk ambil, bagi. Kemudian Nabi tanya, dah cukup? Belum. Nabi masuk balik, ambil lagi, bagi. Dah cukup dah. Aku buat baik tak pada kamu? Ya, kamu buat baik. Tapi sahabat kamu tak buat baik pada aku. Tengok akhlak. Sebab sahabat nak pukul dia tadi. Sahabat kamu tak buat baik pada aku. Maka Nabi bagi tu pada para sahabat. Ni orang Badui ni kasar, tak bertamadun, tak berakhlak. Jadi kalau orang kasar, yang keras, yang jahil, cara dia kena lembut. Nabi buat contoh macam lembu yang liar terlepas. Nabi tanya, macam mana kamu nak tangkap lembu yang liar tu? Macam mana nak tangkap? Lembu liar terlepas. Sahabat jawab, kita pakat kejar ramai-ramai lah. Nabi kata, bila kamu kejar ramai-ramai, lagi dia lari jauh. Sebab dia liar. Habis dia buat macam mana Rasulullah? Nantak. Kamu cari tuan punya lembu tu. Biar tuan dia sendiri pergi tangkap. Tuan dia cukup kenal dengan lembu tu. Faham? Sama juga orang Badui ni kasar, keras. Aku cukup kenal dengan hati manusia. Kalau kamu pakat pukul dia lagi liar dan tak mungkin teringin nak masuk Islam. Faham? Akhlak. Boleh ke? Sebab itulah Allah perintah pada Musa dan Harun cakap pada Fir'aun dengan apa? Bahasa yang Allah suruh cakap kepada siapa tu? Siapa Fir'aun di sisi Allah? Musuh. Allah suruh Musa cakap dengan musuh dia bahasa yang lembut. Bukan senang tu. Macamlah Haji Mustafa ni dengan siapa ni? Dengan Amran. Amran ni musuh saya ni. Caci saya, contoh Amran, contoh. Dia caci saya, dia maki saya, dia kata huduh pada saya, dia pinjam duit saya tak bayar apa semua kan. Lepas tu saya cakap pada Haji Mustafa, bila jumpa Amran cakap dengan bahasa yang paling lembut. Oh, bukan mudah tu. Faham tak? Kalau saya suruh Haji Mustafa cakap dengan Imran, bahasa yang lembut, dia kawan saya, tak ada masalah, benda biasa. Faham tak? Sekarang Tuhan suruh Fir'aun cakap dengan siapa ni? Tuhan suruh Musa cakap dengan siapa? Musuh Tuhan. Cakap bahasa apa? Lembut. Ada pelajar saya tanya, kalau dengan Mak Rempit kena tukar bahasa kan? Ustaz, saya kata Mak Rempit dengan Fir'aun siapa lebih jahat? Mak Rempit merempit kat motor, kat jalan raya. Fir'aun merempit apa lah? Satu negara. Tapi itu pun Allah kata cakap bahasa yang lembut. La'allahu yakhsha, moga-moga dia menjadi takut pada Allah, moga-moga. Tapi kalau cakap dah kasar, ada harapan tak dia nak dengar hidayah tu? Tak ada. Boleh? Akhlak ni. Ini ramah ni. Kadang-kadang pendakwah maki orang, kata bodoh kan, sesat. Ya Allah, kamu nak baikin orang ke nak merosakkan orang? Dengan bahasa tu menyebabkan orang lari daripada kamu. Bahasa tu bodoh kan? Macam wirid dia, bodoh. Itu bukan pendakwah, itu penghukum. Boleh ke? Ni. Nabi malu nak cakap walaupun Nabi ada hak. Okey, wallahu dan Allah la yastahyi, tidak malu, minal haq, dari kebenaran. Nabi malu tapi Allah tak malu, sebab itu kebenaran. Tuhan kena cakap juga. Apa yang Tuhan cakap? Sudah makan? Balik. Bila tak dijemput, jangan datang. Bila dia jemput untuk makan, jangan datang awal. Allah cakap. Sebab apa Allah cakap juga? Walaupun Nabi malu. Sebab apa? Sebab Allah sayang pada Nabi. Itulah yang Allah buat kepada hamba yang dia sayang. Dia buat sampai tahap tu. Betul lah kata hadis, siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga. Okey, wa iza sa'altumuhunna, apabila sa'altumuhunna,
kamu meminta ataupun bertanya soalan, meminta hunna kepada mereka. Kepada mereka siapa dia? Kamu tu siapa? Para sahabat. Kalau kamu para sahabat meminta ataupun bertanya kepada isteri Nabi mata'an, apa-apa barang, apa-apa barang, kata ulama termasuklah nak tanya soalan, maka fas'aluhunna, mintalah kepada mereka min wara'i hijab, dari wara' belakang, hijab tabir. Apa maksud dia? Kalau nak minta makanan ke, nak minta kain ke, di belakang tabir kena ada tabir. Kenapa? Apa sebab? Zalikum yang demikian itu athhar. Athhar apa dia? Kalau taharah suci, kalau athhar paling dipanggil isim tafdhil, akbar, ahsan. Athhar lebih suci. Liqulubikum, bagi hati-hati kamu. Kamu ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Mana tahu? Kum kamu lelaki. Wa qulubihinna, dan lebih suci juga bagi hati-hati mereka. Kalau kamu sahabat lelaki yang meminta tu, kalau hati mereka isteri Nabi. Apa kaitan ambil minta barang melalui tabir mensucikan hati? Apa kaitan? Kita nak suci hati berzikir kan, pergi masjid, pergi Mekah. Ini Nabi kata, Tuhan kata nak minta apa-apa pasang tabir, itu boleh mensucikan hati kamu. Macam mana? Kenapa? Allah tahu hati manusia boleh rosak sebab mata. Bila tengok perempuan, itulah punca hati manusia rosak. Sebab tu Tuhan kata tundukkan pandangan. Tuhan kata wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri. Tuhan tak kata jangan berzina, jangan hampiri zina. Apa dia cara yang mendekatkan kita pada zina? Mata. Bila kita minta barang dengan perempuan, kita tengok dia, hati kita dah lain dah. Dia pula tengok kita, hati dia lain dah. Betul? Tama-tama masa kita muda dulu kan. Lepas tu bagi pula barang, kita bukan nak barang sangat, nak tengok dia. Boleh? Oh, bahaya. Hati boleh rosak sebab mata. Betul lah kata hadis, dari mata turun ke hadis Melayu lah. Bila kita selalu tengok TV kan, tengok gambar orang, tengok apa, percayalah solat tak khusyuk. Dia boleh merosakkan hati. Semua hati jadi rosak dan khayal, tak khusyuk, punca mata. Mata yang bawa maksiat dan sampai ke hati. Maka Allah kata bila nak minta barang, pakai hijab. Ia lebih mensucikan hati kamu dan juga hati isteri Nabi. Boleh? Itu maknanya kita cakap dengan orang lelaki, Said. Yalah. Kita nak bercakap dengan lelaki. Sama-sama pun tengoklah, tak ada masalah. Ini lelaki pula yang siapa ni? Yang bukan mahram. Kalau dengan suami tengoklah. 3 jam tak apa. Tapi suami pula tak nak tengok.
Yalah, dah lama-lama kahwin kan. Dia pun kata buang tabiat ke? Boleh? Jadi manusia rosak. Punca rosak di mana? Di hati. Tengok kaitan kain lansir, tabir. Kaitan dia apa dah? Merosakkan hati. Dan sebenarnya yang ni pun kenapa Allah tak bagi apa rahsia ni Allah tak bagi masuk rumah Nabi tanpa minta izin? Apa rahsia? Apa sebab? Isteri dia pula Takut ternampak aurat yang tak patut nampak. Subhanallah. Cuba fikir, yang dalam rumah pun Allah suruh jaga aurat, di luar, ya Allah, dalam rumah pun jangan masuk rumah orang, takut ternampak aurat dia. Tapi sekarang senang-senang je buka aurat di mana? Luar, ya Allah. Tapi mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman. Okey, boleh? Wa ma kana lakum, dan tidak patut lakum bagi kamu an tu'zu, kamu menyakiti Rasulullah. Tengok Allah sebut apa tu? Menyakiti apa tu? Rasulullah. Kenapa tak patut? Sebab dia utusan Allah, wakil Tuhan. Mana boleh kamu sakiti wakil Tuhan? Bila kita menyakiti wakil Tuhan, bermakna apa tu? Contohlah PM hantar wakil ke rumah kita, kita pun maki wakil tu. Apa maksud dia? Kita maki orang yang hantar wakil itulah. Betul tak? PM, pengurusi masjid. Bukan Perdana Menteri. Okey, ayat selepas ni apa? Panjang lagi ke? Kalau tulis bawah tak nampak ke? Apa dia ayat dia? Wala an tankihu azwajahu min abada. Inna zalikum azimah. Okay. Maksud dia wala dan tidak antankihu, tidak juga boleh kamu kahwin azwajahum, isteri-isteri dia. Azwajahu kan? Kak azwajahum? Hah? Hu bukan hum kan? Isteri-isterinya. Mim ba'di, dari selepasnya.
Sampai bila tak boleh kahwin? Selamanya. Abadan. Subhanallah. Kenapa tak boleh kahwin? Isteri Nabi. Kalau isteri kita, bila kita mati, dia boleh kahwin dengan sesiapa? Boleh. Tapi isteri Nabi tak boleh kahwin. Sebab apa? Yalah, kenapa dikecualikan? Sebab dia adalah ummahatil mu'minin. Dia ibu kepada orang beriman. Dia seumpama ibu. Tapi ibu bukan sebarang ibu. Jangan mentang-mentang dia ibu, kita pun tengok aurat dia. Tak. Bukan macam ibu kita betul. Ibu dari segi hukum tak boleh kahwin. Kemudian yang kedua, sebab dia akan terus menjadi isteri Rasulullah sampai ke syurga. Tak boleh kahwin. Jadi haram kita sakiti Nabi masa Nabi hidup. Yang ni lepas mati. Lepas mati pun haram menyakiti hati Nabi. Ramainya orang Islam yang solat, yang mendakwa dia cinta Nabi, tapi masa sama dia menyakiti Nabi. Dengan cara apa? Dia tak nak belajar hadis-hadis Nabi, tak nak belajar sunnah-sunnah Nabi. Bahkan bila diberitahu, dia kata tak apa. Itu menyakiti Nabi itu. Masuk rumah tanpa izin dah menyakiti. Sudah makan tak balik dah menyakiti. Ini tak apa. Menyakiti itu. Jadi seolah yang Nabi cakap tu tak ada nilai. Sedangkan dia wahyu. Ingat. Yang tu bila dengar hadis kena sami'na wa ata'na. Tukar terus. Okey. Kenapa Allah jaga Nabi sampai taat tu? Haram, dosa besar, kena laknat kalau sakiti Nabi masa Nabi hidup dan selepas mati. Kenapa? Inna zalikum, sesungguhnya zalikum yang demikian itu kana adalah indallah, di sisi Allah, aziman, satu perkara yang besar. Apa maksud satu perkara yang besar? Kamu pergi makan rumah Nabi tapi tak balik. Oh, itu satu dosa besar, satu benda yang besar di sisi Allah. Kenapa satu benda yang besar? Tak balik je. Dah Nabi jemput, dah sahabat pergi, tapi tak balik ataupun lambat balik. Itu satu benda yang aziman di sisi Allah. Kenapa? Sebab Nabi adalah orang yang paling Allah sayang. Nabi adalah orang yang paling Allah cinta. Semakin cinta Allah pada seseorang, semakin besar dosa menyakiti orang tu. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, man ada li waliyan faqad azantuhu biharbin. Hadis sahih riwayat Muslim. Cuba terjemah. Man? Siapa? Ada ni memusuhi. Siapa yang memusuhi li bagi aku waliyan, wali aku. Siapa yang memusuhi wali aku? Siapa wali Allah? Tak, bila sebut wali umum. Allah sebut dalam Al-Quran orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun. Siapa yang bertakwa? Wali Allah. Dan dia tak perlu mendakwa. Kalau dia mendakwa dia wali, dia bukan wali. Okay, siapa yang memusuhi wali aku, apa Allah buat? Faqad
maka sesungguhnya azantuhu, aku telah isytiharkannya biharbin, dengan peperangan. Aku akan perangi dia. Siapa ni? Yang memusuhi wali aku. Termasuklah ulama-ulama. Ada orang merendahkan ulama, menghina ulama. Dia kena ingat Allah telah isytihar perang padanya. Ni hadis apa Ustaz? Hadis sahih riwayat Muslim. Ulama-ulama yang ikhlas, yang berjuang menegakkan sunnah, dia adalah wali Allah. Jangan cakap tak elok pada dia. Boleh? Kadang-kadang ada tu ustaz yang boleh beli. Ini bukan tak ada hadisnya. Dia kata dia macam beli je. Sedangkan dia tak ada hadis, tapi eloklah nak buat, nak amal dia. Tak, ayat tu itu juga menyakiti Nabi. Tak ada hadis dia. Makna dia tolak Nabi ke tepi. Hadis tak ada, Nabi tak cakap. Tapi boleh buat kan? Itu pun menyakiti Nabi tu. Adakah Nabi itu tak sempurna agama dia? Tak lengkap? Sehingga yang ni kita tak perlu pakai Nabi. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ni aku dah lengkapkan. Biar apa makna lengkap? Tak perlu ambil yang lain dah. Tak perlu dah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali aku, maka sesungguhnya aku telah isytiharkan perang padanya. Maka sesungguhnya aku telah isytiharkan perang. Apa maksud Allah isytiharkan perang? Tak adalah kena tembok apa. Hati keras, jauh daripada rahmat Allah, tak terbuka pintu hati untuk bertaubat. Memusuhi ni masa apa Ustaz? Memusuhi wali. Apa yang dia buat memusuhi? Dia mengutuk, dia mencela, dia memperlekehkan ulama. Ramai tak sekarang ada sampai tahap dia kata ulama ni sesat. Sebab apa tak sama dengan dia? Alasannya tak sama je. Tangkap. Dia kalau tangkap ulama itu baik untuk ulama, tapi tak baik untuk dia. Ulama tak ada masalah kena tangkap. Boleh tulis buku. Duduk dalam penjara siap satu buku. Okey, boleh faham tak? Jadi hari ni kita belajar apa? Adab. Adab adalah sebagai bukti solat kita, ibadat kita selama ni betul. Jangan kita berbangga dengan solat malam banyak, sedekah banyak, pergi umrah acap kali, tapi bila pergi rumah orang tak beradab. Duduk lama kan, orang tak jemput pun pergi. Baru je balik Mekah, tengok-tengok datang rumah kita tak jemput pun. Itu tak berakhlak. Tapi ni kita digalakkan ziarah tu Ustaz. Digalakkan ziarah. Ziarah apa ni? Ziarah rumah-rumah kawasan dan Silaturahim. Silaturahim tu adakah mesti bermusim ataupun sepanjang masa? Sepanjang masa lah. Sepanjang masa. Jangan kena munasabah baru kita ziarah. Lepas tu sekali setahun pula tu. Kita jemput makan, ada hadis yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu semua dia miskin kan? Kita tahu dia miskin. Satu hari dia lapar sampai terjatuh. Dia pun berjalan, jumpa Umar Ibn Khattab. Umar tak perasalah dia tu lapar kan. Umar tanya, kamu tahu tak ayat ni sekian-sekian? Abu Hurairah jawab juga tapi lambatlah sikit. Dia kata moga-moga Umar ni ajak ikut dia sebab dia lapar. Umar tak ajak, dapat ayat Umar pun jalan. Tak tahulah, mungkin Umar tak perasan kan. Kemudian datang Rasulullah kata, ya Allah kenapa ni? Rasulullah pun jemput Abu Hurairah datang rumah dia. Rasulullah keluarkan susu laban.
Kemudian Nabi kata, kamu jemput lagi ahli sufah di masjid itu. Ahli sufah tahu orang miskin yang tidak ada rumah. Dia duduk di masjid. Kalau sekarang gelandangan lah. Cuma dia bukan duduk di dataran mereka. Dia tempat dia masjid Nabi. Jadi Nabi keluarkan susu satu bekas untuk Abu Hurairah, dan dia suruh Abu Hurairah pergi jemput lagi orang yang ahli sufah di lebih kurang berapa ramai? 70-80 orang. Abu Hurairah berkata, kalau jemput ni aku tak boleh minum ni. Ada sebut, aku lapar. Tapi dia kata, sebab wajib ikut arahan Allah dan Rasul, dia penjemput lah. Bila jemput, semua yang ahli sufah tu makan, susu ada lagi. Dia ingat tak cukup dah untuk dia. Dia last sekali, tengok-tengok dia makan, dia minum. Lepas minum, ada lagi. Nabi kata, minum lagi. Dah cukup dah. Nabi baru minum. Itu mukjizat Nabi. Tengok, bila Nabi bagi orang makan, dan kepada siapa? Bukan bermusim. Tengok orang miskin bagilah. Orang miskin ada bila-bila masa dan di mana-mana. Kita bila jumpa orang, bila jumpa orang miskin ke bila naik rumah baru? Ialah masyarakat kita kan. Kadang-kadang sebab naik pangkat. Sepatut kita bagi makan kepada orang miskin. Jemputlah orang miskin. Kalau kita sertakan sekali dengan orang miskin, saya kita jemput orang, lepas tu sertakan sekali dengan orang miskin. Tak ada masalah, tapi janganlah bermusim. Jangan kerana sesuatu. Kan? Liwajhillah. Liwajhillah. Sebab naik rumah, naik pangkat. Kita naik rumah, kita buat makan. Masa rumah dulu bukan nikmat ke? Rumah yang kita dulu bukan nikmat ke? Nikmat. Ustaz, rumah dulu sempit. Ya Allah, Nabi buat kenduri di rumah Nabi yang lagi sempit. Sampai turun ayat ni. Sampai turun ayat ni, kenapa tak nak balik? Okey, boleh? Ada soalan? Selalu ayat-ayat Quran ni dia turun tu macam ada aturan dia tu kan. Tapi yang ayat al-yawma yang Allah sempurnakan macam di tengah-tengah dia cakap pasal binatang yang boleh dimakan kan. Ayat apa tu telah disempurnakan agama dekat pusat mana dia punya. Tak, dia susunan ayat bukan ikut susunan turunnya ayat. Kalau ikut susunan turunnya ayat, mula-mula buka Quran jumpa apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun, Fatihah turun kemudian. Tak. Dan semua susunan ayat ataupun surah dalam Quran adalah wahyu daripada Allah. Nabi tak pernah masuk campur. Lepas tu bila malaikat Jibril bagi kepada Nabi, Nabi pun bagi kepada sahabat, Nabi beritahu ayat ni letak selepas ayat ni. Surah ni letak selepas surah. Bukan idea Nabi. Itu daripada wahyu daripada Allah. Jadi susunan tak mesti ikut tertib turunnya ayat. Allah wallahu alam, apa hikmahnya? Macam selalu kan kita kalau nak baca ayat 5 kita refer ayat 4. Dia macam seolah macam ada flow kan, ada kaitan. Dia macam dalam konteks ayat ni macam terlibat. Dia sebenarnya tak ada yang tiba-tiba, tak ada. Dia bila Allah susun memang ada kaitan dengan ayat sebelum dan selepas. Kalau kita tak faham tu bukan makna Allah silap susun. Tapi sebab kita tak faham. Kita tak faham betul. Saya banyak dah ayat dulu saya baca, saya tak faham. Saya kata kenapa tiba-tiba tengah-tengah cerita pasal perang tiba-tiba jaga solat. Cerita pasal cerai tiba-tiba bab haji kan. Tapi bila kita baca rupa-rupa memang ada kaitan. Allah tak mungkin sesuatu ayat sembrono macam tu tanpa ada kaitan, tak. Cuma kita belum sampai tahap memahaminya. Nanti kita tak ada bola ayat tu. Apa kaitan dia? Okey, boleh? Ada orang tanya saya, masa Isra Mi'raj tu kan dia nampak ada orang yang dalam neraka, disiksa semua tu. Sedangkan kita belum kiamat lagi. Macam mana dia kata? Siapa yang tengok? Kan Nabi Isra Mi'raj kan nampak orang yang disiksa dalam neraka semua.
Jadi maknanya orang akan masuk dalam neraka. Jadi dia macam pelik lah. Sebab belum kiamat lagi. Sebab dia kiamat baru masuk surga neraka. Macam tu soalannya. Adakah kehidupan sebelum ni? Ada kehidupan lain sebelum Tak ada. Nabi? Neraka memang dah ada dan belum ada orang masuk neraka. Dia kata kenapa ada Nabi nampak Wallahualam, ulama mengatakan Allah tunjuk gambaran kepada Nabi. Tunjuk gambaran. Bukan yang betul. Sebab tak ada siapa masuk neraka. Firaun pun duduk dalam kubur lagi. Itulah dia kata soalan dia tanya saya. Nanti tanya Ustaz. Ulama mengatakan Allah tunjuk gambaran kepada Nabi, bukan betul-betul. Sebab yang betul-betul belum berlaku. Okey?